Pulau Terengganu, Hospital Sultan Zahira. Mr. Husin pernah bekerja di Hospital Sultan Zahira. Datuk Nur Hisham pernah kerja di Hospital Putrajaya. Mr. Husin pernah kerja di Hospital Putrajaya. Datuk Nur Hisham pakar endokrine, bedah endokrine. Mr. Husin pakar bedah endokrine. Mana tahu karier pathway Mr. Husin mengikuti jejak karier pathway Datuk Nur Hisham. Mana tahu? Ya. Jadi insya-Allah kan, kemungkinan masa yang akan datang, harap-harap kejayaan Mr. Husin akan lebih cemerlang nanti. Saya dalam bidang Kementerian Kesihatan Malaysia, rasa mungkin setakat tahun lepas, setakat tahun lepas tak sempat nak pergi lebih jauh lagi. Walaupun semasa saya berada itu banyaklah komitmen-komitmen, tugas-tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai pengurusi jawatan kuasa ini. Ada yang peringkat hospital, ada yang peringkat negeri, tetapi saya rasa jodoh saya bersama dengan KKM hanya setakat 17 tahun sahaja. Dan kalau diikutnya 17 tahun akan datang, insya-Allah akan bersama-sama dengan Yuniza sebagai seorang pensyarah perubatan. Dan mungkin saya akan sambung sikit lagi lah bila nak berceritakan tentang further career pathway, sebab saya rasa bagi peluang pada Mr. Husin untuk cerita sikit tentang further career pathway dalam bidang surgery. Wallahualam. Okey, saya sambung semula. Jadi antara objektif yang minta kita sampaikan juga ialah apakah lagi bidang-bidang yang masih lagi kekurangan di negara kita, yang mana sangat penting untuk anda semua mengisinya. Jadi kalau kita lihat di sini, antara slide ini kata intake medical officer for master program pada tahun 2012. Saya rasa kalau macam posting yang besar surgery medicine tu ramai yang telah menceburinya, walaupun bilangannya masih sedikit dan hospital kita masih akan bertambah. Dan setiap hospital daerah sekarang ni dia akan upgrade jadi hospital yang berpakar. Kebanyakan hospital daerah tak ada pakar, tapi kita akan upgrade sesuai dengan negara kita yang semakin menjadi negara maju. Kita nak upgrade menjadi hospital yang berpakar. Jadi ramai lagi pakar yang diperlukan. Walau bagaimanapun, pada saya lah, apa yang kita lihat kekurangan disiplin seperti klinikal onkologi. Klinikal onkologi ni dia sebenarnya ramai klinikal onkologis, tapi bila dia orang jadi specialist klinikal onkologis ni, dia orang akan join private kerana sangat demanding di sektor swasta. Ramai patient yang atau ramai doktor yang ada specialist onkologi ni, selepas dia jadi doktor, dia jadi pakar, mereka akan join private hospital. Itu yang menyebabkan mereka yang berada di Kementerian Kesihatan kita masih lagi rendah. Jadi saya rasa ini merupakan satu benda yang perlu diambil perhatian. Di Hospital Pulau Terengganu kita tak ada onkologis. Jadi saya terpaksa merujukkan patient breast cancer patient saya untuk treatment kemo, treatment radioterapi, terpaksa dihantar ke hospital pankreas yang berdekatan ataupun hospital Kuala Lumpur. Dibayangkan mereka yang masalah dengan sosioekonomi yang rendah, maklumlah negeri yang walaupun negeri maju tapi masih lagi negeri kaya, tapi masih lagi rakyat ramai yang juga yang tak mampu, maka mereka tak nak pergi ke luar daripada Terengganu. Antara lainnya contohnya macam neurosurgery masih lagi kurang. Sekarang ni dulu kami general surgery dia akan semua dulu general surgery masa saya houseman, general surgery ni buat orthopaedic problem, patient patah kaki yang buat plating general surgeon. Tapi bila dah orthopaedic develop ramai bertambah, maka benda tu diberikan kepada orthopaedic. Dulu burn masa kebakaran dirawat oleh pakar bedah, tapi bila ada plastik yang specialized dalam bahagian burn management, maka diberikan kepada pakar bahagian plastik. Begitu juga onkologi work, walaupun kami bukan onkologis, tapi kami terpaksa memberikan rawatan kemoterapi kepada pasien-pasien kami. Jadi itu antara benda-benda yang
perlu diberi perhatian juga lah. Okey, master in surgery ataupun master dalam program lain pun kerana kebanyakan kita untuk dipakai pathway dia ialah joint master. Master ada 4 tahun biasanya, ada open dan close system. Open maksudnya walaupun kita masuk universiti UKM tapi kita tidak masuk ke universiti, kita masih lagi bekerja di hospital di mana tempat kita ditempatkan. Itu open system. Kalau close system, dia akan masuk universiti selama 4 tahun. Mereka yang masuk program master ni biasanya akan diberi hadiah datang persekutuan lah. Itu cuti belajar bergaji penuh dan diberi allowance buku dalam lebih kurang RM30 setahun. Iuran pengajian akan dibayar dalam allowance itu, tetapi ada kontrak 5 tahun. Kalau kita tak sampai 5 tahun, kita dah resign dan ramai sangat banyak sangat private hospital duk tawar-tawar kita ni, sebelum 5 tahun kita keluar, maka dia ada penalti lah. Kalau master in surgery, dalam 4 tahun tu, tahun pertama dia ada 6 bulan kita buat general. Lepas tu 6 bulan seterusnya tu dia ada kita kena buat rotation. Kita ambil 2 daripada 3, sama ada kita buat anesthesiology, kita buat burn management ataupun kita pergi ke emergency medicine. Kita ambil 2 daripada 3 tu. Lepas tu mengikut universiti, ada universiti yang buat exam selepas 6 bulan, ada yang universiti buat exam selepas setahun. Bila masuk tahun 2, dia akan buat rotation untuk subspecialty, urology, neurosurgery, plastik, pediatrik, radiothoracic. Dan tahun 3 dia akan buat colorectal, vascular, hepatobiliary, upper GI, breast endocrine dan sebagainya. Dan tahun 3 biasanya seorang pelajar master dia kena siapkan dia punya tesis ataupun dissertation dia. Kerana bila tahun 4 dia akan concentrate pada general dan juga exam. Jadi itu requirement dia. You ada 2 kali exam, 1 dissertation yang perlu disiapkan. Bila dah lepas, congratulations lah. Jadi surgeon dah lepas. Jadi sekarang ni pendakian karier itu dah makin tinggi menjadi yang specialist. Yang surgeon lah sekarang ni. Bukan saya lah. Tuan-tuan masa tu dah lepas master jadi surgeon. Jadi surgeon ni dah masih rasa macam dah dapat license lah. Bukan license to kill tapi license to heal. Kan? Dan tapi bagaimanapun bila dapat master belum lagi pakar lagi. Dia ada assessment period. Dia masih lagi dalam pemerhatian, dia bagi 6 bulan. Dalam bulan ni dia ada logbook juga untuk diisi. Dia tengok logbook apa prosedur dia, variati prosedur tu. Jangan buat 1 kes saja. Jangan buat walaupun 100 kes dibuat, tapi semuanya nak remove orang kata fibroadenoma saja. 50 kes fibroadenoma, 50 kes lagi buat IND abscess. Tak boleh hari tu. Dia ada variety cases. Ada buat laparotomy, ada buat thyroidectomy, ada buat mastectomy, ada buat PGU repair, sebagainya. Dan biasanya selepas examination period ni, sekali lagi kalau kerana kita pada masa sekarang kita masih lagi kekurangan pakar bedah, terutamanya di negeri-negeri sebelah Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Jadi ada national service lagi. Kerana tadi kita akan dapat kontrak untuk 5 tahun. Jadi biasanya dia akan dihantar ke Sabah dan Sarawak bergantung kepada kekosongan dan juga desakan pada masa tersebut lah. Dan biasanya menjadi seorang pakar bedah umum ni ataupun yang spesifik, biasanya kita kata umum ni kerana dipanggil you do everything, a bit of everything, jack of all trade, buat semua. Daripada you buang orang kata you buat hernia repair, you buang sebastian cyst ke, IND abscess, TNS, tapi buat laparotomy, you buat thyroidectomy, mastectomy, you buat apa lagi? Semua sikit-sikit saja. Ataupun splenectomy sebagainya, tapi sikit-sikit tapi you buat semua. Itu general surgeon. Trauma, jadi semua biasanya inilah yang akan dilakukan oleh general surgeon. Saya ada gambar sikit sini, gambar inilah antara yang kita inilah. Lepas tu bila dah jadi general surgeon, ada lagi satu career pathway lagi kita kata menjadi membuat subspecialty, maksudnya lebih khusus lagi. Kerana biasanya kalau kita buat sikit-sikit ni dia tak ada orang kata dari segi kualiti kurang sedikit, kan?
Biasanya kalau kita buat specialty, biasanya bila kita dah mendalami lebih pada satu fokus pada satu benda tu, maka kualiti servis yang diberikan akan menjadi lebih baik. Dan kita boleh fokus kepada publication, study dan sebagainya, dan kita bila publish dekat antarabangsa, maka kita dapat recognition daripada peers dari negara lain. Specialty biasanya dibuat selepas 2 tahun jadi pakar, dan kebiasaannya 3 tahun lah. 3 tahun, 2 tahun dalam negara dan setahun di luar negara. Macam saya buat breast endocrine surgery, saya buat di Putrajaya. Kebetulan masa itu DG kita masih belum menjadi Timbalan DG lah. Dia masih lagi ketua jabatan di Hospital Putrajaya. Jadi saya berkesempatan untuk belajar. Saya rasa dia seorang pakar bedah yang sangat dari segi skillnya sangat baik dan mempunyai potensi, dan saya rasa dia antara orang yang memang sesuai untuk berada pada kedudukan sekarang. Dan saya ada peluang untuk membuat attachment di Cape Town. Saya pergi Tiger Bird Hospital. Saya pergi sana pun atas connection dia, ada kawan dia yang berada di sana. Bila dia pergi attachment di sana, dia kata tempat tu sangat sesuai, di mana saya boleh hands on. Setengah-setengah negara-negara maju ni, contohnya negara-negara Amerika sebagainya, dia tak bagi kita hands on. Kalau kita pergi attachment, cuma tengok je lah, tangan kat belakang, tengok je macam tu. Tak boleh nak sentuh pun patient dia. Kebetulan dalam tahun lepas saya dah pergi ke US, kat Boston, selama sebulan buat attachment. Saya pelik juga sistem dia. Memang dia tak bagi kita tengok, tak bagi kita buat operation hands on, cuma observe saja, tak apalah. Tapi yang peliknya, medical student daripada Jerman boleh pula assist dia. Tapi mungkin dari MOU lah, saya pun tak faham lah, tapi tak apalah, itu sistem dia. Tapi di Cape Town ni diberi kebebasan untuk kita buat operation, bukan saja assist, tapi kita buat sendiri operation pun. Tapi ada syarat lah, kita kena apply untuk sertifikat untuk praktis di negara tersebut. Jadi Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berada di sana selama lebih kurang 9 bulan saja. Dan spesifik juga dia ada HNP juga akan bagi hadiah latihan persekutuan. Dan kebanyakan spesifik sekarang ni dia mempunyai exit exam. Maksudnya walaupun lepas 3 tahun dia ada exit exam dia. Setengah tu dia bypass, setengah tu yang very structured. Ada essay, ada MCQs, ada clinical. Macam urologi sangat structured. Dia ada 4 tahun. Ini merupakan intake untuk subspecialty dalam bidang-bidang medicine. Contohnya ada 39, surgery ada 9, pediatrik 11, radiologi 6. Okey. Jadi dalam pembedahan, tadi pembedahan umum, dalam pembedahan umum tu dia ada lagi subspecialty. Selain daripada breast endocrine, dia ada hepatobiliary. Anda tahu bahawa hepatobiliary dia akan concentrate pada liver dan juga pancreas. Apa-apa penyakit pancreas dan juga liver, hepatocellular carcinoma ke cancer of pancreas ke, itu adalah hepatobiliary punya territory. Upper GI, colorectal surgery, vascular, trauma dan juga onkologi. Okey, sedikit breast endocrine ni. Ini gambar lah, kalau kita nak buat, kalau kita bukan breast endocrine saja, mungkin kalau thyroid besar macam ni, besar kepala, kita tak akan buat lah kot, saya rasa. Jadi biasanya akan dihantar kepada center yang ada endocrine. Ini dibuat di Putrajaya, DG sendiri yang buat. Kebetulan masa tu saya ada pergi ke Putrajaya, lepas tu diberitahu ada satu kes yang sangat-sangat besar. Kita tengok, memang besar sikit lah. Besar daripada passion di kepala thyroid dia. Tapi Alhamdulillah dapat berjaya dikeluarkan dan selamat lah. Ini pesakit saya, tak kurang besar juga. Dan dia bukan sahaja dia besar, tapi dia toksik juga. Jadi kalau thyroid ni, pembedahan dia, kalau sekadar multinuclear goiter saja, dia tak challenging sangat. Tapi kalau dia toxic goiter, di mana hormon tu banyak sangat, gland tu sebenarnya sangat vascular. Dia sangat vascular, maka potensi bleeding tu sangat tinggi. Patient boleh loss blood banyak. Bila bleeding banyak, dia punya structure ni susah nak tengok. Dia punya anatomi dia. Dia punya parathyroid gland tak nampak, so you boleh dapat hypoparathyroid.
dia punya nerve tak nampak, so patient dapat hoarseness, ada potensi. Jadi Alhamdulillah dapat dibuat. Ini juga passion saya sendiri, besar juga. Jadi kita tak tunjuklah yang kecil-kecil tu kan, yang besar-besar je. Yang thyroid ni. Ini kalau kan breast cancer, kalau simple breast cancer kita tak tunjuk juga. Kita tengok yang complicated. Macam patient ni dia dah datang dengan locally advanced. Locally advanced breast cancer ni maksudnya benda tu dah besar sangat, dah ulcerate, dah fix pada masa, pada chest wall dia. So kena bagi kemoterapi. Bila bagi kemoterapi, dia flat, dia ada respon, jadi flat macam tu. So bila nak buat operation, dibayangkan dengan broad ulcer macam tu, bila kita buang, tak boleh buang tepi-tepi saja. You kena ambil margin dia, kan? Ini konsep surgery with margin ni sebenarnya Ibn Sina dah propose lah. Dia kata untuk kanser, kalau nak buang, dia mesti ada normal margin. Jadi sekarang ni dia praktiskan macam tu. Kanser, operationnya, dia kena ada margin di sekeliling kanser yang tersebut. Jadi bila kita nak buang dengan banyaknya, maka kita tak ada kulit nak tutup. Jadi terpaksa diambil bahagian lain. Macam ni, dia akan diambil bahagian belakang untuk dibuat rotation flap. Jadi kalau katakan general surgeon, mungkin dia tak boleh nak buat yang macam ni. Jadi terpaksa rujuk kepada yang subspecialized supaya dia boleh create, tak perlu ambil ini abdominal muscle ke, tapi dia boleh ambil daripada belakang untuk dibuat flap, menutup operation yang telah dibuat tu. Okey, itu berkenaan dengan sedikit bahagian pembedahan lah, terutamanya bahagian breast endocrine. Mengambil, orang kata, kerana saya dipahamkan juga ada dental juga farmasi. Sebenarnya dental career pathway pun lebih kurang dalam medicine juga. Tetapi dalam dental selepas dia grad, dia ada first year dental officer selama setahun. Lepas tu dia ada khidmat wajib selama 2 tahun. Lepas tu jika dia ingin menyambung, maka dia kena buat master. Dan setakat ni master untuk ataupun bidang perkhususan 8, iaitu ortodontik, periodontik, oral surgery, pediatric dentistry, pergigian restoratif, oral pathology dan oral medicine, forensik dan juga special care dentistry. Jadi saya rasa mungkin kalau Dr. Razif nak tambah lagi, terutama mungkin farmasi sedikit dan juga mungkin career-career lain yang selain daripada yang saya pentangkan tadi. Okey, saya sambung sikit lah. Agak-agak dah tahu lah kalau you kerja nanti gaji berapa? Tahu dah ke? Oh, tak tahu lagi? Nak tahu tak? Nak tahu. Kadang-kadang tahu ni menambahkan semangat kita sebenarnya, kan? Saya dapat tahu gaji saya semasa tahun akhir. Dekat-dekat we all nak habis exam, sebelum exam profesional, kan? So ada taklimat yang akan disampaikan oleh staff daripada SPA ke JPA? Daripada JPA. Daripada JPA, so dia akan bagi taklimat lah kepada semua bakal graduasi yang berada di tahun akhir tentang kerjaya sebagai seorang doktor. Ingat lagi masa dia bagi taklimat, dia kata, tahu tak siapakah kaki tangan kerajaan yang bergaji paling besar? Doktor. Doktor lah gaji yang paling besar sekali di dalam perkhidmatan kerajaan. Dan memang sampai sekarang pun saya rasa masih lagi terbukti lah. Dia punya starting. Masa saya dulu, mungkin Mr. Husin, starting gaji dia 1,600 lebih. Dia punya starting gaji dia. Elang ongkor tak ada, kosong. So buat ongkor lillahi ta'ala. Berapa kali sebulan? 12 kali sebulan. Lillahi ta'ala. Kalau sekarang ni MO yang aktif ongkor, satu kali ongkor dalam RM200. Kalau hari cuti RM230. So cuba bayangkan RM200 darab dengan 12, dapatlah 2,400.
elang on-call lebih besar daripada gaji. Ya. So Mr. Hussein nasib tak baik, dia graduate tahun 1994. Senior saya 3 tahun. Saya kenal lama dah, masa undergrad lagi. Kan? Saya bernasib baik sikit, grad lewat sikit. Kan? Pada tahun 1997 gaji 1,713 dan dapat allowance on-call. Alhamdulillah, RM20 satu kali on-call. RM20 sekali on-call. Kan? RM20 paling banyak saya buat on-call pada masa tersebut adalah sebanyak 14 kali. 14 kali boleh dikatakan selang sehari lah. Selang sehari. So bila kita isi claim tu 14 darab dengan 20 dapat 280 tambahan. Alhamdulillah, rasa suka sangat kan, 280 kan. Jadi masa tu kan, masa tu. Tapi tak apalah, we all anggap kita ni sebagai lilin yang membakar, yang memberikan penerangan kepada generasi-generasi yang akan datang kan. Kalau nak cerita career saya, rasa sedih juga kadang-kadang, rasa nak mengajuk pun ada juga kan. Sebab apa? Pasal sebaik saja saya lulus bahagian kepakaran internal medicine pada tahun 2004. Mr. Hussein dia bernasib baik, dia bawa SSB, skim saraan baru kan. Dia guna grade yang berlainan, grade U3, U2, U1 kan. Jadi biasanya selepas habis tempoh belajar kepakaran tu, dia akan grade dia berubah daripada U3 kepada U2. Dia berubah. Okey, so apa benda ni? Tapi saya grade SSM, skim saraan Malaysia. Dia ada grade 41, 44, 48, 52 kan. Dan saya berkhidmat sebagai pakar perubatan U41 selama 3 tahun. Grade 41 kan. Tapi tak apalah, itu dah merupakan, kita anggap sebagai satu pengorbanan untuk generasi-generasi yang akan datang. Okey, so boleh dikatakan gaji minimum untuk doktor perubatan adalah sebanyak 2,000, hampir-hampir 2,800. Itu dia punya basic dia lah, 2,777. Dan jika dicampurkan dengan elang-elang yang lain, mencecah lebih kurang 4,500 total campur elang. Dan sekiranya anda termasuk di kalangan orang yang menjadi admin, mungkin selepas 2-3 tahun akan ada elang intensif pentadbiran hospital. Mungkin yang ni yang pengarah hospital Kuala Piyu ke, sebagai contoh, dekat Sabah, Sarawak ke, yang remote area, dekat kampung-kampung segitu, kalau jadi pengarah ada tambahan lagi 1,300 lebih kurang kan. Okey, kalau untuk pegawai pergigian, dia kurang sikit daripada doktor. Kurang sikit je, dalam 200 lebih kurang. 4,200, doktor 4,400. Pegawai pergigian lebih kurang dalam 4,200 lebih. Untuk pegawai farmasi kurang 100 daripada pegawai pergigian, lebih kurang dalam 4,170. Ini merupakan grade gaji yang paling awal yang akan dinikmati oleh semua yang terlibat dalam perkhidmatan kesihatan. Okay, in term of perubahan grade daripada 41 kepada 44 kepada 48 kepada 52 dan juga 54, dia ada time base dan juga dia ada yang berkait dengan kita sambung kepakaran. Kalau kita ni adalah merupakan ikut time base. Kalau untuk yang houseman, selepas 2 tahun dia automatically, selepas houseman dia akan berubah grade daripada 41 kepada 42. Dan sekiranya 3 tahun berada dalam 44, dia akan bergerak ke 48. Akan bergerak kepada 48, kecuali dia sudah menjadi seorang pakar. Kalau dia menjadi seorang pakar mengikut program sarjana perubatan,
dia takkan habis dalam masa 3 tahun. Kan? Jadi maknanya kalau you tak sambung pakar pun akan bergerak dia punya grade dia daripada 44 kepada 48 selepas daripada 3 tahun. Berada di dalam grade 44. Tetapi sekiranya lepas habis houseman ambil MRCP, contohnya kalau untuk yang medical ambil MRCP, lulus MRCP Part 1, Part 2, kan Part 2 dia ada 2 kali exam, lulus semua, dia akan ambil masa lebih kurang setahun setengah untuk examen. Kalau setahun setengah ni mungkin tak sampai 3 tahun dia berada dalam grade 44, dia akan naik terus ke grade 48. Dan untuk daripada grade 48 kepada grade 52, dia berada selama 2 tahun di grade 48, dan 2 tahun di grade 52 dia akan naik ke grade 54. Akan naik ke grade 54. Jadi kalau seseorang itu dia sambung kepakaran daripada habis di housemanship, sambung terus kepada kepakaran, dia akan sampai ke grade 54 dalam masa 9 tahun, insya-Allah. Dalam masa 9 tahun. Dan sekiranya dia tidak ambil kepakaran, dia akan mengambil masa lebih kurang selama 12 tahun. Dia akan kerugian 3 tahun berbanding dengan kawan-kawan yang menyambung ke dalam bahagian kepakaran. Ini termasuk dua-dua belah. Dua-dua sama ada doktor perubatan ataupun doktor pertinggian. Manakala bahagian farmasi ada kelainan sedikit, dia 3 tahun akan berada di grade 41 sebelum berpindah ke grade 44, 4 tahun di grade 44 sebelum berpindah ke 48, 4 tahun 48 sebelum kepada 52, dan 3 tahun 52 sebelum berpindah ke 54. Jadi time base dia lebih kurang dalam 14 tahun. Ini sekiranya tidak ada masalah apa-apa sepanjang proses kenaikan tersebut. Dan saya rasa in term of peluang untuk sambung ni memang sangat-sangat banyak lah. Bukan setakat mereka yang terlibat di dalam bidang perubatan, iaitu doktor. Di bidang doktor gigi pun ada seperti mana yang disebutkan oleh Mr. Hussein tadi. Dan juga di bahagian farmasi pun kita ada subspecialty juga. Dan bila saya lihat di dalam buku buklet career pathway untuk farmasi, rupa-rupanya ada dia punya peluang dia untuk sambung lebih perkara yang lebih detail, seperti clinical pharmacologist, pharmacoeconomics, pharmacoinformatik. In fact boleh sambung ke bahagian master in law, sains perubatan, public health, dan banyak lagi. Dan sekiranya ingin sambung ke bahagian luar negara, ada banyak lagi pilihan yang boleh diambil, seperti onkologi. Onkologi seperti mana yang Mr. Hussein cakap tadi adalah merupakan satu peluang yang agak penting juga. Onkologi tak ramai di kalangan pegawai farmasi kita ni yang menyambung ke bahagian onkologi. Dan sekiranya ada pusat kanser, pusat rawatan yang memberikan rawatan kepada kanser ni, peranan yang akan dimainkan oleh pegawai farmasi yang mengambil subspecialty, specialize dalam bahagian farmasi onkologi ini saya rasa cukup besar. Farmasi nuklear, farmasi nuklear juga adalah merupakan suatu bidang pengkhususan yang sangat penting dalam bidang farmakologi. Okey, dan last sekali saya nak sentuh sikit tentang career pathway untuk universiti, yang mana saya rasa sekarang ni diguna pakai oleh kebanyakan universiti. Grade yang akan di-offer kepada universiti, kepada pegawai perubatan yang ingin menjadi kaki tangan universiti, biasanya akan bermula dengan grade 47. 47. Cuma UNIZA baru-baru ni, pasal universiti yang baru, universiti yang baru ni dia offer dia lebih generous sikit, lebih murah hati sikit. Dia offer dengan grade 51. 51. Tapi 51 dengan 47 ni kali ikutnya lebih kurang je.
Tak banyak sangat dia punya beza. Kalau ada beza pun sedikit sangatlah, mungkin cuma beberapa ratus saja. Tapi kebanyakan universiti yang lain macam UKM, dia akan mulakan dengan grade 47. 47 ni sama macam 48. Dia mempunyai allowance yang agak lumayan jugalah. Jadi dia punya pathway ke universiti biasanya dia akan offer grade yang lebih tinggi sikit daripada grade yang akan yang sedia ada pada servis dekat KKM. Cuma dengan offer yang diberikan oleh KKM, time base yang lebih cepat, mungkin akan ada sedikit pertimbangan yang betul-betul sewajarnya akan diambil oleh adik-adik sekalian sebelum buat decision untuk join universiti. Yang paling penting bila kita nak join universiti, minat dan semangat kita untuk mengajar tu mesti tinggi. Minat dan semangat untuk kita mengajar tu mesti tinggi, dan kita mesti belajar macam mana cara-cara untuk mengajar student. Bukan senang sebenarnya untuk mengajar student, kan? Jadi kita boleh tanam dan mulakan dengan grade pensyarah pelatihan, kan? Ini kita belajar, kita attach dengan senior lecturer macam mana kaedah-kaedah untuk mengajar student-student mahasiswa perubatan. Dan kenaikan ke grade 52, 54, ini semua bergantung kepada time base, dan mungkin grade yang diberikan itu tanpa gelaran. Tanpa gelaran. Jadi tanpa gelaran maksudnya grade dia grade Profesor Madya, tapi dia tak dipanggil sebagai Profesor Madya. Mungkin ada setengah diberikan grade Profesor JUSA VK7, tetapi tidak diberikan gelaran, memandangkan adanya kriteria-kriteria tertentu yang diperlukan oleh pihak universiti sebelum anugerah ataupun title Profesor Madya ataupun Profesor itu diberikan kepada seseorang. Tapi yang tu tak perlu bimbangkan sangat. InsyaAllah bila kita join universiti, maka kita akan follow dia punya track dia. Lama-kelamaan akan adalah mungkin kajian-kajian yang akan kita lakukan bersama dengan senior-senior kita, supervisor kita, dan insyaAllah kajian-kajian ini, publication yang kita buat ni akan dimasukkan di dalam kita punya CV yang akan melayakkan kita untuk mendapat title sebagai Profesor Madya ataupun Profesor full Profesor. Last kali ini ada career pathway, sebab ada daftar objektif yang digariskan oleh pihak moderator, oleh pihak organizer tentang ini ada career pathway. Sebenarnya kita dah graduate daripada ni, kita dah ada degree, degree kita sebagai medical doctor, kan? Jadi mungkin kita ada pengalaman bekerja sebagai houseman, mungkin kalau kita rasa tak boleh nak pergi dah, ada setengah orang memang dia tak boleh nak teruskan lagi dah perkhidmatan dia dalam bidang kedoktoran ni, mungkin ada karier yang lain yang dia rasa lebih sesuai dengan dia. Ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang dulu yang rasa tak sesuai menjadi seorang clinician, so dia join yang non-clinical, kan? Ada yang tak boleh dah, dua-dua tak boleh dah LG dah dengan kerja dalam hospital ni, kan? So dia buat benda-benda yang lain. Ada yang tak nak clinical, dia pergi ke bahagian administration, kan? Ada yang pergi ke bahagian pharma sector, pharma sector, farmakologi. Banyak di kalangan farmako company, dia memerlukan doktor yang ada background doktor, kan? Pasal doktor ni biasanya dia ada capability nak bercerita tentang ubat dan penyakit, kan? Jadi insyaAllah kerjaya sebagai seorang doktor boleh diteruskan dalam bidang pharmaceutical company. So ramai di kalangan mereka yang hebat-hebat dekat pharmaceutical company ni mempunyai title DR, doktor, dan memang dia graduate sebagai MD ataupun MBBS, cuma minat dia ke arah pharmaceutical ni lebih tinggi, so dia join sebagai doktor pada syarikat ubat tersebut. Dan ada keseronokan juga sebenarnya menjadi doktor. Kalau suka bercakap, suka melancong, maka sesuai lah. Okey. Ataupun tak nak jadi doktor, nak jadi insurance agent. Ramai juga di kalangan doktor-doktor design terus dah jadi insurance agent,
gaji lebih besar daripada doktor. Ada yang buat bisnes yang medical related tool, kan? Medical related punya alat, kan? Ada juga, kan? Ada yang memang kerja jadi cikgu pun ada juga. Degree, medical degree, tapi kerja cikgu. Di hospital SSNZ pernah disebabkan masalah kompetensi, kan? Pihak kementerian offer dia untuk menjadi medical education, pegawai kesihatan, pendidikan kesihatan. Kerja kat hospital juga, tapi di downgrade kan, daripada doktor menjadi pegawai pendidikan kesihatan. Itu antara contoh-contoh career pathway yang non clinical, yang mungkin boleh dijadikan sebagai panduan apakah kerjaya yang mungkin boleh diceburi sekiranya tidak menjadi seorang doktor pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Jadi itu saja, kita buka kepada sesi soal jawab. InsyaAllah kita akan cuba memberikan sedikit penjelasan yang terbaik, insyaAllah. Dipersilakan. InsyaAllah 2 soalan saja sebab kita kesudukan masa. Siapa yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Nuri Husaini bin Hussein, tahun 6 Cairo University. Saya nak tanya daripada doktor, sebab kami di Mesir ni, pelajar Mesir ni dimomokkan dengan satu isu bahawa pelajar luar negara atau pelajar Mesir bila dah kerja dia tak kompeten. Itu yang kami dimomokkan. Dan soalan saya adalah daripada pengalaman doktor sendiri dan pakar sendiri, bagaimana benda ni? Graduan luar negara dan graduan dalam negara sendiri, apa bezanya, dan kalaulah benda ni berlaku, apa expectation daripada specialist daripada kita orang? Wallahualam. Kita serahkan kepada ketua jabatan untuk menjawab ni. Terima kasih kepada yang tanya tu. Sebenarnya masalah kompetensi houseman ni bukan masalah kita kata spesifik kepada mana-mana universiti. Apa yang berlaku, kadang-kadang tu kita anggap ianya masalah pelajar yang datang daripada Russia, pelajar datang daripada Ukraine, datang daripada Indonesia, datang daripada Mesir dan sebagainya. Tapi bila kita melihat secara objektif nama-nama mereka yang ada masalah kompetensi ni sebenarnya agak sama rata. Kadang-kadang tu daripada dalam negeri sendiri pun ramai juga yang ada masalah ni. Tapi kena perception tu mungkin kena bilangan yang ramai. Ialah you all datang 800 orang satu tahun datang ke hospital. Jadi kalau di Terengganu saya rasa agak ramai juga daripada Mesir. Saya sempat macam terdiscuss, kita houseman ni bila datang di department kita logbook, selepas annual posting tu kita dah buat assessment. Assessment ni antara kita tengok logbook dia, ada tak logbook yang prosedur yang tak buat langsung ataupun sedikit sangat daripada apa yang kita hendaki. Lepas tu kita ada assessment, continuous assessment. Continuous assessment ni daripada medical officer. Ada medical officer yang sangat close dengan diorang. Kita sekarang ni isu dia banyak kadang tu. Telah ada ketua jabatan disaman kerana extendkan houseman. Sudah ada kes yang pertama berlaku. Jadi apa-apa keputusan kita buat sekarang ni, kita kena very objektif, kena ada evidence. Jadi department sendiri pun sekarang ni kita ada buat satu buku di mana ini bukan rahsia sikit lah. Buku di mana kita akan letak dalam, ada seorang yang tersimpan, tapi setiap hari department sendiri ni kita ada passing over. Maksudnya orang yang on call semalam dia akan present pada pagi besok ni. Jadi masa passing over, selepas passing over tu kita akan buka buku, mana-mana MO yang tak puas hati dengan mana-mana houseman dia akan tulis. Masa sekian hari bulan, hari ni dia ada problem dengan houseman ni, dia akan cerita sikit. Maksudnya kita perlukan documentation. Apa-apa kita perlukan documentation untuk support keputusan kita. Jadi ini yang kita buat supaya
apabila dia orang komplain balik, dia orang tak puas hati balik, kita boleh evidence base, tunjuk balik. Jadi mengikut apa yang saya dapati daripada medical officer, dulunya Ukraine dan juga Rusia ada masalah, tapi sekarang ni jaranglah, kuranglah saya rasa daripada diorang. Sekarang ni kita ramai daripada Indonesia, kita ramai daripada Mesir dan juga dari Mesir tempatan. Kita ingat orang yang macam daripada UK, Cardiff University ke Dublin tu bagus-bagus mereka, tapi bila balik ada juga ada masalah. Daripada saya tidak spesifik, cumanya bila bilangan ramai, maka benda tu dia akan nampak ramai. Tapi walau macam mana pun itu merupakan sejarah. Jadi UO sendiri akan memberikan atau mencorakkan persepsi-persepsi itu. Jadi kalau tak nak benda ni berlarutan, maka setiap orang ada peranannya untuk menjaga nama baik keluaran daripada negara Mesir ni. Jadi itu pendapat saya lah. Baik, saya buka untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum, nama Nur Aminah Fazira binti Zulkifli daripada Mansurah, tahun 3. Nak bertanyakan berkenaan dengan cuti yang dibenarkan untuk HO perempuan yang request untuk cuti bersalin ataupun saraf mengandung. Adakah kena compensate sepanjang cuti bersalin tu? Itu saja soalan saya. Okey, berkenaan dengan cuti, macam tadi kita kata, setiap posting 4 bulan, jadi anda dikehendaki completekan kerana ia training. Jadi training tu kena complete 4 bulan. Jika anda bersalin dan ingin memohon cuti bersalin campur dengan yang 90 hari, boleh, tak ada masalah. Tetapi katakan anda join surgery selepas sebulan bersalin, lepas tu anda baru sebulan surgery, lepas tu bersalin, cutinya 90 hari 3 bulan. Selepas habis 3 bulan, kena complete 3 bulan lagi, kerana baru sebulan, consider sebulan join surgery. Jadi kena complete kan 3 bulan lagi, barulah kena akan buat assessment, tak ada masalah, kita lepaskan. Itu sistem dia. Bila apa-apa cuti terlebih, dia kena bayar balik, kena completekan 4 bulan latihan di setiap posting. Dari situ. Sama juga dengan sakit. Jadi sebenarnya kalau you kata saya sakit tapi saya dah ada plan. Katakan you masuk tiba-tiba sakit tapi ada plan nak kahwin, nak cuti, nak posting, kan? Jadi bila sakit mungkin seminggu dah habis dah cuti you, lepas tu posting tu nak kahwin. Jadi kalau you nak ambil cuti juga tu, maka you consider yang terlebih cuti, you kena ganti balik, completekan balik berapa hari yang terlebih, kena tambah balik. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Doktor. Saya buka satu lagi soalan untuk pelajar farmasi ataupun pelajar pergigian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Farah Afifah binti Wan Nasruddin, tahun 3 Pergigian Universiti Al-Azhar. Soalan saya ada 2. Yang pertama adalah permulaan tadi doktor ada menunjukkan 7 program di bawah KKM. Soalan saya adalah, boleh doktor terangkan apakah program kesihatan pergigian? Yang kedua adalah doktor ada menerangkan cabaran dan karier bidang perubatan. Saya tertanya apakah bagaimana pula dengan bidang pergigian? Wallahualam. Okey, yang saya maksudkan 7 program tu kalau kita lihat tadi kan, antaranya adalah pergigian. Dan di bawah timbalan DG, dia ada timbalan pengarah perkhidmatan pergigian. Jadi semua masalah kesihatan gigi rakyat Malaysia ni di bawah program tersebut. Jadi apa yang kita
tunjukkan di sini, secara ringkasnya tadi sebenarnya pegawai pergigian ada 3 lah, 3 cabangnya. Pertama, jika selepas daripada first year director officer, dia boleh menjadi pegawai perubatan sampailah dia nak pencen. Kenaikan pangkat dia berdasarkan time base tadi tu. Dia boleh naik pangkat sampai U54 kan? Ataupun kalau diberikan lagi mungkin dapat jusa sebagainya. Tapi dia nak maintain sebagai pegawai perubatan, tak ada masalah. Yang kedua, dia boleh menjadi seorang pakar perubatan, pakar pergigian dengan joint master. Jadi ada lebih kurang 8 master ya dalam pergigian. Dia boleh pilih mana yang sesuai dengan jiwa dia. Sama ada nak buat kanak-kanak pun boleh, nak buat periodontik pun boleh, nak buat konstruktif pun boleh. Tak ada masalah dan lain-lainnya. Ataupun dia boleh menceburi, dia panggil takbir urus klinikal. Mereka yang bahagian, contohnya macam Kepala Pengarah lah. Kepala Pengarah ni yang bahagian takbir urus. Dia ada satu dia bahagian pengurusan. Bahagian pengurusan. Contohnya dalam hospital, contohnya di pengarah hospital. Dia di pengarah hospital, dia tak boleh ambil master in surgery. Kalau master in surgery, pathway dia bukan pergi pengarah hospital. Dia kena masuk pathway dalam public health. Dan public health ni dia akan ada pengurusan hospital. Dalam pengurusan hospital tu, walaupun contohnya ramai ketua jabatan di hospital, tangga gaji dia lebih tinggi daripada pengarah hospital. Kerana pengarah hospital ni tak semestinya paling tinggi hierarki dia di hospital. Dia cuma hierarki struktur organisasi. Tapi dari segi seniority mungkin dia baru kerja 15 tahun. Tapi ada kerana dia ambil pengurusan hospital, lepas tu jadi pengarah hospital. Tapi ada ketua jabatan dah pencen sebagai ketua jabatan dah peringkat tertinggi sekali, jusa A sebagainya, ada macam tu. Jadi cabangnya ialah kalau nak jadi bahagian klinikal dipanggil takbir urus klinikal. Itu bahagian pengurusan. Jadi saya harap saya menjawablah. Okey. Cuma untuk pengetahuan adik-adik sekalian tentang career pathway ini, sebenarnya kalau pergi ke laman website Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia, so di bawah kolom kerjaya tu, so kalau klik dekat situ tu, nanti dia akan cerita dia punya perkembangan kerjaya dan ada e-book yang boleh di-download. We all guna e-book tersebut lah sebagai kita punya reference bila kita nak membincangkan tentang career pathway untuk ketiga-tiga cabang, pegawai perubatan, pegawai pergigian dan juga farmasi. So just dia akan boleh free download je, tak ada kena bayar apa-apa pun. Dan sebenarnya macam yang Mr. Hussein cakap tadi tu, bahawa mereka pegawai pergigian yang terlibat di dalam pengurusan takbir urus, dia akan mendapat allowance. Dia mesti career dia itu, dia pathway dia ikut public health untuk bahagian pengurusan, kan? So dia akan mendapat allowance yang tidak akan diperolehi oleh pegawai pergigian biasa. Sama ada dia pegawai perubatan, pegawai pergigian pakar ataupun pegawai pergigian biasa yang tidak akan mendapat allowance yang dikenali sebagai bayaran insentif kesihatan awam pegawai pergigian. In term of specialization, kita ada banyak sebenarnya di dalam bidang pergigian yang disenaraikan di dalam buku panduan career pathway oleh Kementerian Kesihatan, seperti pembedahan mulut, ortodontik, periodontologi, bagian pediatri, bagian restoratif, patologi, dan banyak lagi lah. Dan universiti yang menawarkan peluang untuk disambung ke bahagian specialization ni kebanyakannya terdapat di Universiti Malaya. So di Universiti Malaya boleh dikatakan semua yang ada di universiti lain ada di Universiti Malaya. Di Universiti Sains Malaysia cuma ada perubatan komuniti, pembedahan mulut dan juga pergigian restoratif, manakala di Universiti Kebangsaan Malaysia hanya ada bahagian ortodontik. Ini adalah merupakan maklumat di dalam buku panduan kerjaya pada tahun yang diupdate pada tahun 2012
dan mungkin kalau ada perkembangan yang terbaru pun dalam masa setahun dua ni, ya. Tapi saya rasa mungkin tak ada beza yang banyak sangatlah tentang yang diupdate pada tahun 2012. Tapi kebanyakan specialty yang ada memberi peluang kepada pegawai pergigian untuk sambung ke bahagian master terdapat di Universiti Malaya. So ambil peluanglah kepada semua adik-adik untuk melihat career pathway, boleh merujuk kepada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah ikon Kerjaya. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalina Rohan daripada Farmasi tahun 3. Saya nak tanya, kalau macam dalam organisasi dalam hospital ke, kan medical staff dengan pharmacy staff akan bekerjasama dalam nak naik tahap kesihatan. Jadi saya tahu dalam, kalau kat Mesir ni sendiri, kita orang ambil course clinical pharmacy. So clinical pharmacy, so kalau dalam sejauh mana kelibatan clinical pharmacy sepanjang doktor jadi pakar. So dalam kiranya skop kerja kita orang dalam hospital tu sendiri untuk clinical pharmacy. Okay, skop farmasi di hospital. Okay, kadang-kadang tu kita ingat farmasi ni dispense ubat kan, itu yang kita nampak gambaran lah. Tapi sebenarnya di hospital dia banyak tugas-tugas lain yang farmasi sebenarnya. Dari segi perawatan pesakit, dia ada macam pembahagian-pembahagian. Seperti yang telah saya kata tadi, farmasi yang onkologi. Onkologi ini ialah menyediakan ubat-ubatan yang berkaitan dengan kemoterapi. Jadi itu dia specialize. Dia specialize farmasi. Maksudnya pembahagian itu dah diberikan kepada mereka yang specialize dalam onkologi medicine. Ada juga yang specialize dalam nutrition. Maksudnya apa-apa berkaitan dengan nutrition, dari segi calculation nutrition, berapa banyak karbohidrat, berapa banyak dia punya protein sebagainya tu, dan penyediaan nutrition tersebut dibuat oleh farmasi. Satu lagi yang saya nampak, yang saya rasa saya pun pelik juga, saya nampak macam tak ada kaitan dengan apa yang farmasi belajar, tetapi itu yang mereka buat, iaitu mereka ni jadi orang yang sangat penting di hospital kerana dia pegang banyak bajet ubat-ubatan dan juga pembelian biasanya melalui farmasi. Jadi apa-apa pembelian yang berkaitan dengan ubat-ubatan dan juga bukan ubat ya, consumable item ataupun alat-alat perubatan, biasanya pembelian itu dibuat oleh farmasi. Jadi farmasi ini sangat berpengaruh. Kadang-kadang tu kita terpaksa pujuk-pujuk dia, kita terpaksa merayu-rayu dia supaya membeli barang yang kita nak, kan? Jadi kerana bajet banyak dalam tangan farmasi. Jadi saya rasa mungkin tak nampak benda tu sekarang kerana mungkin tak belajar. Saya rasa lah mungkin tak belajar, tapi saya tanya diorang pun, diorang kata tak belajar. Tapi pembelian ni dia akan buat bila dia dah bekerja, dan biasanya mereka yang sini akan buat pekerjaan seperti ini. Jadi saya nampak itu di hospital saya lah. Tempat lain mungkin ada yang lebih lagi. Ada tambah lagi. Kalau kita rujuk kepada career pathway yang dilakukan, yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan dengan Kerjaya sebagai pegawai farmasi, dia membahagikan kepada 3 bahagian lah. Yang pertama tentang practice and management ataupun amalan dan juga pengurusan, yang mana kebanyakan daripada pegawai farmasi yang terlibat di dalam amalan dan pengurusan ini berkhidmat di hospital kerajaan dengan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengurusan farmasi seperti perolehan, penganggihan produk farmaseutical dan juga farmakoklinikal yang lain. Yang kedua, bidang kerjaya farmasi ini adalah dalam bidang penguatkuasaan ataupun enforcement. Anak saudara saya graduate daripada UIA, dia buat practice house farmasi di Sabah, di Sabah. Jadi masa dia practice farmasi di Sabah tu, dia terlibat dalam kebanyakannya dekat hospital, dia terlibat
terlibat di dalam amalan dan pengurusan ubat-ubatan. Macam yang Mr. Hussein cakap lah, di dalam dekat hospital kita ada perkhidmatan seperti perkhidmatan farmasi klinikal. Sekarang ni kita ada lagi promosi penggunaan ubat secara rasional, dan juga dekat medical clinic sekarang ni ada banyaklah pegawai farmasi terlibat secara aktif di dalam memberikan khidmat nasihat kepada pesakit dengan mewujudkan MTAD klinik. Pernah dengar tak MTAD? Medication Therapy Adherence Clinic, MTAD. Jadi mana-mana pesakit yang perlu dilihat oleh doktor, sepatutnya dilihat oleh doktor dalam masa yang agak kerap, sebab perlu disambung ubat-ubatannya. Antara yang famous ubat yang diberikan perkhidmatan MTAD ni adalah mereka pesakit yang menggunakan rawatan warfarin. Warfarin tahu kan? Ubat cair darah. Ubat cair darah yang perlu dimonitor dengan dilakukan ujian INR. Jadi INR ni mungkin ambil masa kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan. Jadi doktor agak sibuk untuk melakukan rawatan ulangan setiap seminggu ataupun setiap 2 minggu. Biasanya pesakit dekat klinik kita follow up selama 3 bulan, kan? Jadi antara masa tersebut tu dia akan dirawat di klinik yang diwujudkan khas untuk pegawai farmasi yang kita kenali sebagai MTAD klinik. MTAD klinik. Jadi adalah merupakan suatu pembaharuan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan telah diguna pakai secara meluas dah sekarang ni, di banyak hospital-hospital. Terengganu tak silap dah tahun yang ketiga kita mewujudkan MTAD klinik warfarin. Selain daripada amalan dan pengurusan, bahagian enforcement juga merupakan satu bidang untuk pegawai farmasi yang mana dia terlibat dengan aktiviti penguatkuasaan farmasutikal seperti melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pentadbiran, penguatkuasaan dan pelaksanaan undang-undang. Jadi kalau kes-kes dapat report mana ada klinik menjual ubat-ubat yang terlarang, melakukan aktiviti yang bercanggah dengan amalan yang sepatutnya, maka ini adalah merupakan tugas enforcement, pegawai farmasi enforcement. Ramai di kalangan kawan-kawan dia terlibat di dalam bahagian enforcement ni, lakukan dia lah. Kadang-kadang pergi buat pemeriksaan mengejut di klinik-klinik, di farmasi-farmasi, sekiranya ada masalah yang direportkan. Dan yang ketiga dari segi peluang kerjaya pegawai farmasi ini adalah pengawalan farmasutikal ataupun pharmaceutical control, yang mana mereka ini akan berkhidmat di Biro Pengawalan Farmasutikal Kebangsaan dengan menjalankan urusan yang berkaitan dengan pengawalan peraturan farmasutikal seperti pendaftaran produk, penentuan kualiti produk, kawalan industri, pelaksanaan dan juga lain-lain aktiviti. Jadi bukan setakat di perkhidmatan secara klinikal yang melibat direct dengan ubat dan pesakit, tetapi juga berkait dengan enforcement dan juga pengawalan pengawalan farmasutikal. Jadi benda ni boleh kita dapat buat rujukan melalui e-book yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan di website MOH. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Saya harap semua soalan tu dia terjawab oleh doktor. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Wan Muhammad Razin bin Hassan dan Mr. Hussein bin Muhammad atas perkongsian dengan program Buku Minda dan Selamat Kepada. Harapan saya mewakili panel akademik supaya surat ini berjaya membuka minda anda seluas-luasnya supaya anda lebih berminat untuk tampil memenuhi peluang dan posisi yang ada dalam segenap bidang sistem kesihatan di Malaysia, agar anda dapat tanamkan bahawa pengamal perubatan takdirnya adalah untuk berbakti sepenuh hati, bukan sekadar selesa makan gaji. Sebab kata Dr. Wan Razin, lillahi ta'ala insyaAllah. Baik, saya jemput Dr. Wan Razin dan Dr. Hussein untuk ke ruang VIP terus.